Buletin 1.30 12 November, anda bersama saya Syafiq Andan. Tajuk utama tengah hari ini. Kes buli di UPNM yang di-Pertuan Agong titah Kementerian Pertahanan beri perhatian serius. Malaysia sedia anjur mesyuarat penyelarasan pertama Malaysia Arab Saudi untuk perkukuhkan lagi kerjasama dua negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memandang serius kes buli yang berlaku di Akademi Latihan Ketenteraan ELK Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM sehingga mengakibatkan seorang penuntut retak tulang rusuk dan tulang belakang. Baginda bertitah budaya buli tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana ia bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan pelajar tetapi turut mencemarkan reputasi institusi pengajian tinggi negara. Menerusi akaun Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bertitah, kes buli itu bukan pertama kali dilaporkan berlaku, sebaliknya sudah terjadi beberapa kali malah turut meragut nyawa. Tambah Baginda, latihan keras adalah perkara biasa dalam pasukan tentera bagi membina kekentalan mental dan jiwa yang kuat. Ia bagaimanapun tidak bermakna sehingga tahap membuli atau menyeksa seseorang itu sehingga mendatangkan kecederaan fizikal atau meragut nyawa. Justru tegas Baginda, tindakan tidak berperi kemanusiaan perlu diberikan perhatian serius oleh Kementerian Pertahanan. Ahad lalu, media melaporkan satu lagi kejadian buli dilaporkan di UPNM membabitkan pelatih tahun 1 yang mengalami kecederaan parah. Insiden itu dilaporkan 21 Oktober lalu, sehari sebelum seorang pelajar tahun 2 universiti berkenaan ditekap seterika. Hujan berterusan selama beberapa jam pagi tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Lembah Kelang dilanda banjir kilat. Kejadian itu mengakibatkan gangguan kepada aliran trafik di beberapa jalan utama menuju ke Ibu Negara. Antaranya di Persiaran Surian Damansara, Taman Pelangi Damansara, Petaling Jaya. Dalam kejadian jam 8 pagi itu, 5 kenderaan dilaporkan terperangkap. Pihak Bombam Selangor menerima panggilan berhubung kejadian itu 9 minit kemudian. Sebaik tiba di lokasi, anggota Bombam mendapati kesemua kenderaan itu terperangkap dalam air setinggi 0.3 meter. Kenderaan terlibat dilaporkan terperangkap sehingga 30 minit dan menyebabkan kesesakan teruk sepanjang jalan berkenaan. Turut dilaporkan terjejas beberapa kawasan lain termasuk sepanjang laluan berhampiran Pasar Borong Kelang. Seorang penebang pokok warga Indonesia maut selepas dihempap sebatang pokok sewaktu sedang menebang pokok di kawasan pembalakan di Hulu Pakar, Dungun, Terengganu semalam. Kejadian berlaku kira-kira jam 12 tengah hari semalam. Pihak bomba dan penyelamat Al-Mutafi Billah Shah menerima panggilan berhubung kejadian kira-kira jam 2.30 minit petang. Pasukan penyelamat mengambil masa 1 jam untuk tiba ke lokasi di dalam hutan dengan menaiki jentera pembalakan. Mangsa Daing Latif Daing Nurung, 54 tahun, meninggal di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan kaki. Mangsa dikatakan sedang menebang sebatang pokok lain namun tidak sempat lari sebelum dihempap sebatang pokok meranti yang tumbang bersama pokok yang ditebangnya. Mayat mangsa kemudian dibawa keluar dari lokasi kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Maizura Abdul Kadir mengesahkan kejadian dan mayat dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun. Dua lelaki yang dipercayai dalang dan keldai sindiket pengedaran dadah di Sabah ditahan bersama rampasan 24.5 kg syabu 7 November lalu. Kedua-dua suspek berusia 24 dan 28 tahun bekerja sebagai penghantar makanan dan ejen insurans ditahan di Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, suspek pertama ditahan sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu 8.30 pagi. Keldai dadah itu didapati membawa syabu di dalam beg yang dibawa ke dalam pesawat. Dadah itu dianggarkan bernilai RM800,000. Susulan itu, suspek kedua disyaki antara dalang sindiket dadah ditahan. Kedua-dua suspek ditahan reman sehingga 15 November ini bagi siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Insiden kebakaran bangunan stor farmasi Hospital Papar di Sabah malam tadi tidak menjejaskan operasi hospital berkenaan pagi tadi. Setakat ini hanya stor perubatan farmasi dan sebuah bangunan bilik sajian makanan tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Dalam kejadian kira-kira jam 7 malam tadi menyebabkan bangunan menempatkan stor farmasi hangus terbakar manakala bilik makmal kajian terkena bahang api. Api dapat dikawal pada jam 8.46 malam dan operasi ditamatkan jam 11.20 malam tadi. Tinjauan pagi tadi mendapati sebahagian besar operasi Hospital Papar berjalan seperti biasa. Pejabat Ahli Parlimen Papar ketika dihubungi berkata pihaknya memantau situasi dan membantu membekalkan makanan dan minuman sehingga pihak hospital dapat menyediakan makanan melalui pihak pembekal luar. Semalam pejabat Parlimen bertindak mendirikan kemah sementara untuk pesakit dan kaki tangan hospital yang terjejas. Kesemua pesakit yang ditempatkan dalam kemah sementara malam tadi juga dipindahkan semula ke dalam bangunan hospital. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Dato' Dr. Asid Sana dalam satu kenyataan memaklumkan pesakit yang memerlukan rawatan dan penjagaan rapi telah dirujuk ke hospital berdekatan. Pelan kontingensi diaktifkan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan tidak terganggu serta siap siaga bagi sebarang kemungkinan. Sementara itu, pihak bomba mengesahkan tiada mangsa terlibat dalam kebakaran itu. Pemeriksaan pasukan hazmat bomba mendapati tiada sebarang kesan bahaya melibatkan bahan kimia, radioaktif dan gas beracun. Malaysia bersedia menganjurkan mesyuarat penyelarasan pertama antara Malaysia Arab Saudi di peringkat Menteri Luar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat itu adalah bagi membincangkan kerjasama lebih mendalam kedua-dua negara. Hasrat itu disampaikan Datuk Seri Anwar ketika bertemu Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman sebelum kembali ke Kahirah, Mesir malam tadi. Malaysia turut menyatakan penghargaan kepada kepimpinan Kerajaan Arab Saudi dalam penganjuran sidang kemuncak luar biasa negara Arab dan Islam. Pertemuan penting itu dilihat sebagai antara usaha berterusan dalam membantu saudara Islam yang ditindas. Kedua-dua pemimpin turut menyentuh pelbagai aspek terkait hubungan kedua-dua negara yang perlu diperluas khususnya menyentuh soal perdagangan dan pelaburan. Ia termasuk kerjasama dalam beberapa bidang baru antaranya kecerdasan buatan AI, ekonomi hijau, tenaga bersih serta petrokimia. Terdahulu, Perdana Menteri menyeru masyarakat dunia agar bersepakat menggantung atau menyingkirkan Israel daripada keanggotaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Penegasan itu dibuat beliau menerusi kenyataan negara pada sidang kemuncak luar biasa Arab Islam di Riyadh, Arab Saudi semalam. Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan Israel jelas melampaui batas kewarasan dan kemanusiaan menerusi tindakan genosid terhadap rakyat Palestin. Keganasan berterusan rejim Zionis terhadap sebuah bangsa itu ujarnya memaksa komuniti antarabangsa tiada pilihan selain menuntut tindakan pantas dan efektif. Ia termasuk embargo, penggantungan, bahkan pengusiran daripada PBB. For the sake of not only the Palestinian but humanity itself, we must punish and deter Israel's repeated violations of international law and norms. We should therefore build a consensus towards suspending or even expelling Israel from the United Nations itself. Tambahnya, Israel tidak lagi layak berada dalam komuniti negara-negara bertamadun, malah kebiadaban rejim itu menuntut tindakan tegas bagi melindungi bukan sahaja Asia Barat, namun keseluruhan sistem global. Thank you. 13 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi penguatkuasaan selama 2 hari di Kuala Krai dan Kota Baru, Kelantan berakhir semalam. Mereka terdiri daripada 5 warga Thailand, 4 Myanmar, 3 Bangladesh dan seorang warga Pakistan berusia lingkungan antara 20 hingga 48 tahun. Kesemuanya dihantar ke Depo Imigresen Tanah Merah untuk siasatan lanjut. Imigresen Kelantan turut menasihati majikan agar menggajikan warga asing menerusi saluran yang sah. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mendalangi, memudah cara dan bersubahat dalam melindungi parti.
Baik, dengan berbaki tidak sampai 2 bulan sebelum berakhirnya kempen Tahun Melawat Melaka TMM 2024, Kerajaan Negeri optimis sasaran 15 juta pelancong ke negeri itu dapat dicapai. Ia berikutan kehadiran kapal pesiaran mewah yang membawa hampir 4,000 pelancong ke Melaka setiap minggu bermula siang tadi. Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kehadiran kapal pesiaran mewah yang membawa limpahan pelancong itu diyakini berupaya memperkukuh kedudukan Melaka sebagai antara destinasi pelancongan terunggul di peringkat antarabangsa. Kalau kita menaiki pesawat yang terbesar di dunia, kita boleh bawa lebih kurang 300 ke 400 orang penumpang. Tetapi ini adalah merupakan satu nisbah yang besar. 10 pesawat 380 umpama mendarat di Melaka dapat membawa lebih 4,000 orang yang ke sini. Jadi saya harap pihak-pihak pemain-pemain industri pelancongan bersedialah untuk menyambut kehadiran para pengunjung dan pelancong ini, raikan mereka sebaiknya kerana kita membawa dunia datang ke Melaka. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyambut ketibaan 3,881 penumpang kapal pesiaran mewah Genting Dream di Jeti Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Bandar Hilir, Melaka siang tadi. Ahad lalu, Datuk Seri Abdul Rauf bersama delegasi kerajaan negeri turut menyertai pelayaran sulung kapal pesiaran terbesar di Asia Tenggara ini yang bertolak dari Singapura petang semalam. Turut serta Esko Pelancongan, Warisan Seni dan Budaya Negeri Datuk Abdul Razak Abdul Rahman dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Azhar Arshad. Menurut Datuk Seri Abdul Rauf, kapal pesiaran berkenaan akan singgah di Melaka pada setiap Isnin. Kesediaan pihak pengurusan kapal pesiaran mewah itu untuk menjadikan Melaka sebagai lokasi persinggahan membuktikan Melaka sebagai destinasi pelancongan pilihan antarabangsa. Ia sekaligus mampu menjana ekonomi negeri Melaka termasuk kepada pemain industri kecil dan sederhana PKS. Kehadiran kapal pesiaran mewah itu juga sebagai persiapan Melaka yang bakal menjadi tuan rumah Persidangan Pelancongan Dunia dan Hari Pelancongan Sedunia pada September tahun depan. Malaysia dijangka menggunakan pentas kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2024 di Lima, Peru dalam mengusahakan kesepakatan negara anggota untuk tidak mewujudkan sebarang halangan dan sekatan perdagangan seperti tarif. Kuala Lumpur selaku pengerusi ASEAN tahun depan juga bakal mengajak 21 ekonomi anggota APEC mengamalkan keterbukaan dalam ekonomi masing-masing demi manfaat bersama. Ikuti kupasan wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin di Peru. APEC adalah forum ekonomi serantau yang dibentuk pada 1989 bertujuan menggalakkan perdagangan bebas dan memanfaatkan peningkatan kesaling hubungan rantau Asia Pasifik dengan Malaysia antara 12 negara pengasas. Ia mewakili hampir 40% penduduk dunia, hampir separuh perdagangan global dan menyumbang 70% pertumbuhan ekonomi global. Geostrategis dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, kenaikan tarif seperti dijanjikan pentadbiran baharu Amerika Syarikat akan menjadi isu utama pada APEC 2024. Dan bukan saja Malaysia dikatakan agak risau tentang perkara ini, begitu juga dengan negara seperti China, Eropah umpamanya begitu risau tentang perkara ini kerana jikalau diteruskan juga tarif yang dijanjikan oleh Presiden-elect Trump ini, maka ekonomi akan terbantut. Ketika ini, purata tarif di Asia Pasifik adalah kira-kira 5% berbanding 17% pada 1980-an. Bagaimana kita bersama mencari formula untuk usaha melihat kepada model pembangunan yang lebih mampan, yang lebih inklusif, yang lebih memfokus kepada bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata-mata. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Peru esok untuk mengetuai delegasi Malaysia dalam APEC ke-31 bertemakan Empower, Include, Grow. Penyertaan peringkat tertinggi pada mesyuarat pemimpin ekonomi APEC mencerminkan komitmen Malaysia untuk terlibat secara aktif dan konstruktif dalam kerangka APEC. Ia sekaligus menegaskan komitmen negara dalam memperkukuh daya tahan ekonomi, pertumbuhan mampan dan kemakmuran inklusif. Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin bersama dengan juru kamera Aji Sarika Mazlan, 5 Peru.
Peru. Kuala Lumpur terus menjadi pilihan syarikat multinasional membuat pelaburan dan mengembangkan perniagaan terutama dalam bidang digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, Kuala Lumpur juga kini menjadi semakin daya saing untuk memacu ekonomi digital dan teknologi. Katanya, kemunculan syarikat besar luar negara untuk bertapak di Malaysia juga selari dengan usaha untuk mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub perniagaan dinamik di samping mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Pelan Indo-Ekonomi Digital Malaysia yang bertujuan meletakkan negara dalam kalangan 20 ekosistem permulaan terbaik di dunia menjelang 2030 turut memberi peluang kepada bakat tempatan untuk mempertingkat kemahiran seiring revolusi teknologi. Dalam Belanjawan 2025 pada Oktober lalu juga, peruntukan RM421 bilion disediakan kerajaan untuk membangkit industri bernilai tinggi termasuk mentransformasi teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Ekonomi digital negara dijangka menyumbang 25.5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dan mencipta sehingga 500,000 pekerjaan menjelang 2025. Paparan antarabangsa seketika nanti, jangan ke mana-mana. Banjir besar Colombia, isytihar darurat bencana. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Impian kita mungkin sama. Cita-cita kita juga mungkin sama. Kami telah menggapainya. Peluang kini terbuka. Mungkin anda penyampai seterusnya. Untuk maklumat lanjut, layari buletin tv3.my atau imbas kod QR tertera. Bertemu semula dengan laporan luar negara. Peganas Israel terus bertindak kejam dengan serangan kereta kebal tentera rejim melepaskan tembakan meragut 30 nyawa penduduk Gaza. Serangan terbaru di bahagian barat Kem Nusairat itu mencetuskan situasi panik dalam kalangan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sebahagian penduduk berdepan kesukaran untuk menyelamatkan diri selain terperangkap di dalam kediaman masing-masing. Tatkala perang di Gaza kini memasuki bulan ke-14, Israel memfokuskan operasinya di utara dan ia berpusat kepada apa yang didakwanya kempen untuk menyekat kemarahan pejuang Hamas. Pejuang Hamas menggesa negara-negara Arab dan Islam menterjemahkan ikrar sokongan mereka kepada tindakan segera dan mengambil langkah untuk menghentikan serangan rejim Israel. Dalam satu kenyataan, Hamas berkata, penubuhan sebuah negara Palestin merdeka dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negaranya memerlukan usaha segera dan penyelesaian praktikal dengan mendesak Israel menghentikan serangan dan genosid terhadap rakyat Palestin. Kenyataan dikeluarkan selepas pemimpin Arab dan Islam berkumpul pada sidang kemuncak Arab Islam di Riyadh semalam. Sidang kemuncak itu antara lain menuntut Israel mengundurkan diri dari wilayah Palestin yang diduduki sebagai prasyarat untuk keamanan serantau. Rakyat Indonesia akan keluar mengundi sekali lagi pada 27 November bagi memilih pemimpin tempatan termasuk jawatan Gabenor Jakarta. Pertarungan menjadi sangat sengit kerana jawatan ini dilihat sebagai batu loncatan ke jawatan Presiden. Menurut tinjauan pendapat terkini pada akhir Oktober oleh Akhbar Indonesia Kompas, dua calon paling popular adalah pemimpin yang dipilih dua kali, Ridwan Kamil 53 tahun dan bekas Menteri Pramono Anung 61 tahun. Ridwan meraih 38.3% undi, manakala Pramono 34.6%. Calon ketiga bekas Jeneral Polis yang telah bersara, Dharma Pongrekun, 58 tahun, jauh ketinggalan di belakang dengan sokongan 3.3%. Ini adalah kali pertama pilihan raya tempatan diadakan serentak di seluruh 37 wilayah dan lebih daripada 500 daerah dan bandar di Indonesia.
Pemilihan pada 27 November ini akan memilih 37 gabenor untuk wilayah-wilayah termasuk Jakarta yang ditetapkan sebagai wilayah untuk tempoh 5 tahun. Banjir besar yang melanda Colombia mengakibatkan kerosakan teruk termasuk infrastruktur perumahan yang dihanyutkan arus deras. Situasi yang semakin memburuk memaksa Presiden Colombia Gustavo Petro mengisytiharkan darurat bencana di seluruh negara. Banjir susulan hujan lebat berterusan dengan sebahagian besar penduduk terjejas dipindahkan ke kawasan selamat. Antara wilayah yang terjejas teruk adalah Coco dengan lebih 30,000 keluarga terkesan. Colombia, negara yang terletak di Amerika Selatan, seringkali berdepan cuaca ekstrim yang mendorong kepada banjir dan kemarau. Sepasang suami isteri direman 6 hari bagi membantu siasatan seorang pembantu rumah dipercayai akibat didera. Pihak polis menjumpai batang bedroom stick untuk memukul si mati ini. Satu kes kecuaian dalam menjaga seorang pembantu rumah. Beralih ke perkembangan sukan, aksi pertemuan dua pasukan Liga Super Selangor FC menentang Seri Pahang FC antara yang menjadi tumpuan pada Majlis Undian Piala Malaysia 2024-2025. Sementara juara bertahan Johor Darul Takzim JDT dilihat tidak berdepan masalah besar pada kempen kali ini bakal memulakan aksi menentang pasukan dari Liga A1 Semi Pro Kuala Lumpur Rovers FC. Pada majlis undian yang dijalankan penganjur Liga Malaysia MFL semalam, sebanyak 13 pasukan Liga Super dan 3 pasukan Liga A1 Semi Pro melengkapkan senarai 16 pasukan yang akan bersaing untuk kempen Piala Malaysia musim 2024-2025. Juara bertahan JDT dilihat tidak bermasalah untuk ke peringkat seterusnya apabila diundi menentang kelab Semi Pro Kuala Lumpur Rovers. Sementara Kedah Darul Aman KDA FC akan bertemu dengan Kuala Lumpur City FC dengan Terengganu FC, Melaka atau Negeri Sembilan FC, PDRM FC akan menanti di peringkat separuh akhir. Paling menjadi tumpuan undian Selangor FC yang akan menentang Seri Pahang FC dengan Perak FC dan Kelantan Darul Naim KDN FC bakal menjadi lawan di peringkat suku akhir. Pening FC dan Kuching City FC akan bertemu sesama sendiri dengan aksi antara Sabah FC dan Putrajaya Athletic FC melengkapkan senarai 8 perlawanan pusingan 16. Saingan Piala Malaysia akan dilangsungkan dengan format timbal balik sehingga peringkat separuh akhir dengan aksi pembukaan akan berlangsung pada 20 November nanti sebelum perlawanan akhir yang dijadualkan pada April tahun depan. Skuad hoki wanita kebangsaan memulakan kempen trofi juara-juara Asia Wanita dengan langkah kiri apabila tewas kepada pasukan tuan rumah India pada aksi pembukaan kejohanan. Sanggita Kumari menjadi pemusnah buat pasukan India menerusi 2 gol yang dicipta untuk kemenangan 4-0. Berdasarkan ranking semasa, memang tugas sukar menanti skuad Malaysian Tigers berdepan pasukan tuan rumah yang menduduki ranking ke-9 dunia India. Minit ke-8, India sudah memecah kebuntuan gol menerusi jaringan sudut penalti Sanggita Kumari. Kekal 1-0 sehingga tamat separuh masa, dominasi India berterusan pada suku ketiga permainan. Kali ini Priti Dubey menggandakan jaringan juga menerusi gol sudut penalti pada minit ke-43. Dan seminit berselang, India terus selesa dengan jaringan ketiga pasukan hasil sentuhan Udita. Segalanya terus serba tidak menjadi buat skuad kendalian Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim dengan Sanggita menambah gol kedua peribadi pada minit ke-55 melengkapkan kemenangan 4-0 India ke atas Malaysia. Baik, terus dapatkan berita penting dalam dan juga luar negara di aplikasi Tonton. Daftar percuma sekarang dan saksikan live TV di Tonton. Sebelum berpisah, saksikan persembahan pemuzik di Mexico. Saya Syafiq Anan. Assalamualaikum dan salam hormat.